Kalau kita ikut romantik ni sebenarnya pun ada pada diri Rasulullah. Itu dah disebut oleh Ustaz Aslin tadi. Sebenarnya kita nak, yang paling penting sih kita romantik dengan isteri kita sebab nak ikut Nabi, dapat pahala sunnah mudah-mudahan. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang bermaksud dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nabi kita, akhlak Nabi itu akhlak yang sangat hebat, yang terhebat, yang terulung, sehingga kan kalau kita tengok disebabkan itulah ramai orang yang sampai boleh masuk Islam disebabkan seronoknya dengan akhlak Nabi kita kan, cara Nabi kita, cara Nabi berdakwah, cara Nabi menahan. Tengoklah tadi bila isterinya buat perangai ke, Nabi marah dengan cara yang Nabi diam, Nabi keluar je. Bayangkan, Nabi marah dengan Sayyidina Abu Bakar, Nabi senyap, Nabi keluar tanpa memberi salam. Itu dah habis marah dah. Mana kalau kita tu kalau keluar ni tak bagi salam, tu tak kira marah gitu. Mungkin dah sakit perut ke, ada hal kan. Tapi itu maknanya cukup marah tu Nabi kita. Dan bila kita tengok Sayyidatina Aisyah menggambarkan akhlak Nabi ni sebagai akhlak kitab suci Al-Quran. Dan bila kita tengok, walaupun Nabi ini panglima perang, ketua, pemimpin pada umat Islam seluruh dunia ni, sepanjang zaman ni dia pemimpin kita, tetapi Nabi kita tetap berlemah lembut, tetap romantis bersama dengan isteri-isterinya. Makna nak beritahu bahawa sebagai seorang suami tak semestinya ego, tak semestinya garang, tak semestinya bengis. Kau sebagai seorang lelaki kau kena garang sikit, tak pernah ada sebenarnya, tak perlu. Makna kalau itu pahaman orang yang tak betul tu sebenarnya. Makna lagi romantik. Memang orang perempuan bising tu biasa. Orang perempuan ni kalau dia bercakap, dia banyak cakap, makna dia sihat, kita tak risau. Kalau dia diam, maknanya ada benda dia tak puas hati dengan kita ataupun dia demam. Itu ya. Sebab hobi orang perempuan di rumah memang macam tu, berceramah walaupun tak ada tajuk, biar dia bercakap bagi puas hati dia. Antara sunah-sunah Nabi yang dilupakan, kalau kita tengok romantiknya Nabi, yang pertama mandi sama-sama. Tadi dah digambarkan, contoh tu telah digambarkan oleh Ustaz Aslin. Simbah dia balik, memang ya, jangan tunggu lagi, balik nanti tu buat mandi sesama. Saya ceramah dekat satu felda tu, ramai tua datang, mandi sama-sama tau. Ada yang menjawab, tak terdaya nengoknya, siapa suka tengok kan. Mandi malam, tutup lampu agak-agak mana pula laki aku buka lampu dah terbaring tahu, mandi ya, mandi dengan suami, bukan mandikan suami. Bang baring bang, disiram, itu mandi jenazah namanya. Kemudian begitu juga isteri nak keluar rumah, salah satu isteri Nabi Syafiah, Nabi kata jangan terburu-buru hingga aku mengiringimu sampailah ke pintu. Makna Nabi escort teman isteri dia nak keluar rumah tu sampai ke pintu. Kita yang biasa terjadi, orang perempuan yang rajin escort suami ni, abang elok-elok tau, elok-elok no kau gatal, macam tu kan, biasa macam tu. Sebenarnya tu mulut tu doa tu orang perempuan bila escort suami tu, abang elok-elok tau, saya tunggu abang kat rumah tau, janganlah lambat balik, saya masak lu kegemaran abang, macam tu macam tu lah. Kau dah pek-pek sampai tekan tangan tu buat tu. Ini jangan kita doa kau makan, abang keluarkan, jangan tengok janda habis-habis tengok janda. Aku tadi memang tak teringat, kau sabut langsung terkonang, tak masalah. Makbul pula tu doa tu, keluar bersusun janda ke bus stop tu. Tapi saya bukannya menghina keturunannya, sebab ibu-ibu tunggal ni daya tarikannya lain tahu. Jadi makna kata kita doa yang baik-baik, ditemankan. Suami jangan kata ego, apa pula, apa hal aku, dia teman aku tak apa. Tak, suami pun teman isteri sampailah ke pintu kan. Elok-elok jalan, duit belanja dah tak ada bang, tak apalah, cukup bulan sahabat bagilah, bukannya nak bagi time tu, cukup bulan mau bagi. Begitu juga Nabi membantu isterinya menaiki kenderaan. Nabi sampai turunkan kaki Nabi tu, lutut Nabi tu jadi tangga untuk isterinya naik ke atas unta tu. Bayangkan, kita tak payahlah buat macam tu sampai nak suruh dia naik kereta, tak payah. Kereta tinggi kan, Pajero contoh kan, tak payah dah. Maksudnya kita bukakan pintu untuk isteri kita, macam masuk, tak pernah buat tutup, ya Allah, bertuahnya kan. Benda tu berlaku tak banyak tempat, kecuali di Kota Raja biasa berlaku. Dan kan kita boleh tengok lah waktu balik kan, kita tengok ada tak dia tutup kan.
Yang ramai cepatlah naik la ilaha illallah macam tu. Yang ramai macam tu kan, yang ramai macam tu. Tu dekat tempat lain lah, bukan kat sini. Romantik tu, bayangkan naik kereta tutup kan. Kadang-kadang naik kereta kan tiba-tiba pulang lama nak pergi barang kat pasar, cepatlah, halah barang dah habis yalah, naik kereta jalan meletup tayar, boom, meletup tayar. Kita ada pilihan untuk react dengan isteri kita. Engkau lah ni jangan bocor tayar, kau tolak bocor, tolak buat apa? Dia pun tahu kan. Cuba cakap elok, boom, biar isteri je, alah bang bocor tayar, minta maaf lah bang, lah bukan salah awak pun, dah nak bocor kan, apa nak buat kan, dah tak ada, turun turun, suami pun turun kunci pintu. Tapi nak buat macam mana bang? Kita jalan sesama, dah lama kita tak jalan sama. Bang, ke pasar tu dalam 10 km lagi lah macam tu, sampai ke pasar dia dengan ikan tu sama ke mana kan. Sepanjang perjalanan tu macam-macam dia berbual. Tak apalah, kita cerita. Ingat tak dulu kita jalan laluan jalan ni? Ya ke bang? Ya ke jalan ni? Orang perempuan hari-hari lalu situ pun tak perasan tu jalan dia ikut kan. Itulah, ingat tak? Sini lah tempat yang India tu, yang aksiden masa tu. Ingat tak yang ya Allah bang, helmet dia pun ada lagi bang. Dah orang punya lama punya bayang makna macam tu kan. Maknanya kita mengoptimumkan apa yang berlaku kan. Jadi makna kata tu dah keadaannya. Nabi tu mesranya, romantik. Bayangkanlah, orang kata gentleman lah, sampai lah sanggup bagi lutut Nabi untuk isteri dia. Kita buka pintu untuk isteri kita, apalah salahnya kan. Kemudian begitu juga membonceng isteri di belakang ketika menaiki unta. Kata diriwayatkan ketika Nabi balik daripada perang Khaybar, Nabi terus bawa isterinya naik unta. Macam kita lah naik motor kan, naik motor. Cuma tengok orang pergi masjid, masalah polok pun tak nak dah, gali teh. Apa gali-gali, naik motor polok lah selagi boleh, polok lah. Besok dah tak ada nak polok apa, polok lah. Mana nak menaik napek ya. Macam tu kan, dah suami pun dah sasra kan, naiklah. Ini tak ada di polok kan. Senyum pergi maghrib kan, saya tengok bukan di polok lagi, pegang bosi motor tu, jangan kena kan. Suami tu kan terpaksa lah break, zap, biar dia kena sikit, macam tu kan, break. Menggatal lah orang tua ni, la ilaha illallah, dah memang laki kau kan, apalah salahnya, nampak tak kan. Jadi itu dia kemusahan. Begitu juga hujung minggu atau malam, Nabi bawa isterinya keluar, bersia-sia sambil berbincang, bawa Aisyah jalan cerita-cerita, berbincang sambil makan dekat luar. Begitu juga Nabi menyuapkan makanan ke dalam mulut isterinya. Sebagaimana disebut, sesungguhnya apa yang kamu nafkahkan, maka hal itu adalah sedekah, sehingga suapan yang kamu suapkan ke mulut isterimu. Nak ceritakan itu cerita pasal nafkah, tetapi menyuap tu ada disebut oleh Nabi. Tersuap lah ya. Isteri minta, bang nak lauk sayur tu, ambil satu sudu. Bang, malulah nak tengok, biar dia tengok anak kita kot. Yelah dia pun suap. Bila suap, anak tak pernah tengok macam budak ni kan, huyuh terperanjat tengok, tak pernah suap, tiba-tiba suap kan, ya mesra. Iya, bergurau senda. Nabi bergurau, Nabi main kejar-kejar lumba lari. Kita mainlah kejar-kejar dalam rumah, janganlah kat luar kan, jiran nampak. Pahal pula staf nawir tanya kat luar. Kalau kat dalam rumah tak apa kan. Ya, siapa kata dah tua tak boleh gurau? Bang jadi dulu ya. Okey, bang kerja bang tu samput sadutlah. Kerja lepas 3 bulan telefon, anak-anak semua balik, ada benda nak bincang. Apa hal ya? Awak lah cakap, malulah bang lah cakap. Macam ni lah, mak kau kan ngandung. Mak ngandung lagi, dah tua ngandung lagi. Alhamdulillah, hilang geng berzanji seorang. Kenapa Kak Leha tak datang? Bukan nama sebenar, dia mabuk tengah kan seorang. Tak apalah, apalah salahnya, bermesra-mesra. Jangan menyok-nyuruk 3 hari tak jumpa, rupanya dah keras dalam hari tu kan. Kemesraan sebenarnya dari segi kata-kata, kemesraan kita bergurau. Kita cuba, bila last kita WhatsApp mesra dengan suami kita? WhatsApp lah, assalamualaikum, akum, budak sekarang kan, akum walam. Saya pernah tu, saya ceramah ke Yatim Puncak Alam, saya hantar mesej, assalamualaikum, di mana kalau kasih ceramah ini berlangsung, nak ketawa guling-guling. Cik Samsul tak WhatsApp penuh, kau hajar budak ni. Dia rupanya dia orang dah main bahasa ringkas-ringkas, akum walam dengkenlum.
Dah makan belum? Dah kata. Buat apa tu? Buat apa tu? Dengan ceramah, dengan ceramah, sep SP, sep ceramah. Siapa ceramah? Semsel, nama aku bener ringkas. Bayangkan tu kan. Jadi hantarlah SMS, awas. Assalamualaikum wahai suamiku, sekarang ini rasa rindu pula kat abang. Cuba hantar sekarang. Walaupun duduk kat belakang, tahu abang kat depan, rasa rindu sangat. Send. Tengok suami jawab apa. Send sekarang. Apa sangat lain? Send sekarang. Nak tengok berapa ramai suami jawab. Abang pun walaupun kat depan, rindu sangat rasanya. Yang ramai jawab Waalaikumsalam. Kau ni dah kenapa? Kau duduk dan diam dengan ceramah boleh tak? Dia kata kan. Ataupun tak pernah buat, kita buat Assalamualaikum bang, sekarang masuklah waktu zuhur, bagi kawasan Ipoh dan kawasan-kawasan sesuatu dengannya. Abang jangan lupa doakan untuk kita tahu. Send. Suami jawab Waalaikumsalam, abang sekarang ini berada di saf pertama Masjid Negeri, bersiap sedia nak salat zuhur. Jangan suruh abang aja solat, awak tu pun solat. Kita doalah sama-sama. Abang, saya uzur hari ini. Suami pun jawab Allahu Akbar, menangis gambar sebab kecewa malam tu tak boleh nak solat sama. Cuba jangan fikir bukan. Kadang orang perempuan ni fikir, orang lelaki ni fikir solat aja, tak fikir benda lain. Iya, kita ni dalam kita rumah tangga tu makan sama-sama, tidur sama-sama. Iya, tidur sesama. Kadang orang perempuan tu yang muda-muda macam Ustaz Aslim, Ustaz Menawing kan, sini tak ada masalah kan. Ada yang jenis remaja lewat ni, yang tua-tua tu kadang-kadang dihalau orang lelaki tu, pergi tidur luar tu, menyemak aja. Sian orang lelaki tu, dah lah tak ada toto, tidur tak tikar mengkuang kat luar tu, selimut dah lah tak ada, berselubung putih. Bini nak kencing pukul 3 pagi, Allah jenazah siapa?